Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Je vais bien, madame. Oui. Nous allons apprendre la matière de l'unité 4 sur dire l'heure. Kita akan belajar ya unité 4, mengulang kembali, mengingat kembali materi di unité 4 tentang menyebutkan jam. Ya, saya sudah mengirim soal-soal latihan, jadi kita akan belajar dengan membahas latihan yang sudah kalian kerjakan. Je vais partager sur l'écran les exercices des heures. Est-ce que vous pouvez voir sur votre écran? Apakah kalian sudah melihat di layar kalian? Sudah, madam. Sudah, madam. Oui. Numéro 1 ya, dari kiri ya, de gauche dari sebelah kiri. Coba Diva. Nah, pertanyaan judul atasnya adalah quelle heure est-il? Puis vous commencez par le sujet il et verbe être est. Il est. Diva, numéro 1. Quelle heure est-il? Il est 3 heures. Plus fort. Il est 3 heures. Il est 3 heures. Il est 3 heures. Kalau misalnya kita menggunakan angka 1 sampai dengan 12, berarti kita harus menyebutkan jam 3 ini jam 3 dini hari atau jam 3 sore. Kalau misalnya jam 3 dini hari, kita tambahkan apa di belakang? Pagi apa pagi? Du matang, madam. Ya, il est. Lanjutkan, continue. Il est. Diva, continue. Maaf, madam. Il est 3 heures du matin. Il est 3 heures du matin. Kalau jam 3 sore? Il est 3 heures de soir. Iya, bukan, madam. Kalau soir itu malam. Ya, Oh. soir itu sudah malam. Mulai jam 6 kita sebut soir. Kalau sore itu mulai dari jam 1 sampai dengan kira-kira jam 5 kita sebut de l'après-midi. Ya, de l'après-midi, après-midi. Ya, setelah tengah hari. Midi itu kan tepat jam 12 siang. Jadi après-midi setelah jam 12 kita sebutkan après-midi. Jadi il est 3 heures de l'après-midi. Numéro 2, Putri. Sebelah kanan, à droite. Il est 5 heures et quart. Il est 5 heures et quart. Ya, lebih 15 kita sebut il est 5 heures et quart. Kalau 15 kita gunakan angka 15. Pardon, madam. Kalau kita menggunakan angka 15 jam 5 lebih 15 gitu. Il est 5 heures 15. Il est 5 heures 15. Numéro 3. Voilà. Nurita. Yang di bawah jam 3 ini. Nurita. Il est 7 heures et demie. Il est 7 heures et demie. Il est 7 heures et demie. Kalau menggunakan lebih 30 menit, bagaimana? Jam 7 lebih 30. Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Reda. À droite. Il est 6 heures, madame. Il est 6 heures. Suivant. Ini. Arum. Di bawahnya 7:30. Lebih dekat ke mikrofonnya, saya tidak bisa mendengar. Il est 10 heures moins le quart.
Il est 2h moins le quart. Ya, 2 bukan 12. Ya, bedakan pelafalannya 2, 2. Il est 2h moins le quart. Oui. Rizky Widya, suivant, à droite. Il est 7h15. Il est 7h15. Et puis Reda, Il est demi moins 30. il est, Demi moins 30, madame. coba il est apa? Yang tengahnya kurang mendengar. Demi moins 30. Il est 2, 12, atau apa? 12 Il est 12, moins 30. il est 12 moins 30, atau disebut bagaimana menyebutnya? 11 est 11h30. madame. Il est 11 et demi. kurang apa? Il est 11, bla bla Il bla, est- et demi. 11, Il est 11 setelah 11 pakai apa? Aura. Aura, Iya, yang madam. terakhir. Il est à demi. Il est yang terakhir ini sebelah kanan bawah. À droite, en bas. Il est 8h45. Il est, ini karena hujan saya tidak terlalu jelas. Il est, Terdengar tidak, madam? coba diulangi. Il est Il est 8h45. Sebentar. Ulangi lagi coba. Ulangi lagi. Il est Il est 8h45. kok bisa ada heuris. Tuh, il est 8 apa? 8 apa? 8. 8, madam. 8. Kemudian setelah 8 ada kata apa? Heures, bacanya. Salah, madam. Huruf H dalam bahasa Prancis dilafalkan atau tidak? Tidak, madam. Jadi Tidak, madame. E dan U dibaca apa? E itu dibaca apa, Aura? U dibaca? Tadi mendengarkan teman-temannya ketika membaca? Heures, madam. S-nya tidak dibaca. Ingat, dalam bahasa Prancis, huruf konsonan di akhir kata tidak dilafalkan. Ya, jadi kalau ada tulisan heures, berarti konsonan terakhir ada huruf S tidak dibunyikan. Huruf H juga tidak berbunyi. Jadi dibacanya jadi apa, Aura? Or, madam. Terus belakangnya apa lagi? Quarantesi, madam. UA dibaca apa? UA. Ada kalau ada QUA. Huruf U-nya dilafalkan tidak? Quarantesi, gitu, madam. Ada yang bisa membantu, Aura? Kakong, madam. Ya, silakan. Kakong. 45. Kalau ada huruf UA, UI, huruf U-nya tidak dibaca. Kan misalnya bertanya, siapa? Ya, kan kita tidak menyanyikan kui, kan tidak itu kan? Tulisannya kan QI, tapi U-nya tidak dilafalkan. Kita hanya membaca huruf I-nya saja, I. Kemudian apa? Itu kan ke, ya. Qu'est-ce que c'est? Bukan kues-kuse, ya. Jadi kalau ada kue, kuah, kui, U-nya tidak dibunyikan. Ingat ya, Aura. Coba diulangi, répétez s'il vous plaît. Baik, madam. Il est first quarantine.
Ile 8 ile Aura bisa kameranya diaktifkan supaya saya bisa melihat. Pardon, Madam, kalau dihidupin nanti sinyalnya nggak bisa, Madam. Oke, kalau gitu yang serius. Ile with Widah karoseng. kalau ada huruf N dibunyikan apa dalam bahasa Perancis? Kalau ada kita menemukan bunyi N setelah vokal kemudian ada huruf N berarti dibaca Sengau, Madam. kalau ada huruf N itu kalau bahasa Perancis menjadi bunyi apa, teman-teman? Madam. Madam. Ya, itu namanya bunyi apa? Kita sebut bunyi apa? Sengau. Sengau, bunyi sengau atau bunyi nasal. Ya, jadi kalau ada AN dibaca apa, Aura? Itu yang di kagongnya itu ya, Madam? Iya, kan ada huruf AN, ada vokal A ketemu N. Berarti jadinya sengau gitu ya, Madam? Kagong. Nah, Kagong. karong tuh kan nggak ada aksen E kan, jadi karong. Karong seng. Nah, ulangi, répétez s'il vous plaît. Ileh widah kagong seng. Il est 8h45. Ya, il est 8h45. Ingat ya, ketika ada huruf vokal A, I, U, E, O bertemu dengan huruf N, maka akan menjadi bunyi sengau atau bunyi nasal. Ya, jadi seperti huruf eng di dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Latihan yang kedua. Kalian harus membuat kalimat di sini. Ya. Di sini judul dari soalnya adalah à quelle heure est-ce que vous? Ya, à quelle heure est-ce que vous? Dilanjutkan dengan aktivitasnya. À quelle heure artinya apa? À quelle heure? A artinya apa? A. Pada, Madam. Pada. Ya, A itu namanya apa? Disebut golongan apa? Preposisi bukan? Preposisi. Selain A, preposisi apa yang sudah dikenal? On, o, e. Ya, kemudian ada de, pour, ya, kemudian ada misalnya preposisi apa lagi? Misalnya venir je, ya, pour, a, ya, biasanya di semester 1, semester 2 baru belajar apa. Ya. Dan à quelle heure est-ce que vous? Kalau ada pertanyaan à quelle heure, berarti kita juga mengawali jawabannya dengan A pada pukul berapa? Pada pukul misalnya à quelle heure est-ce que vous dormez? Je dors à 9h du soir. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh. À quelle heure est-ce que vous dînez? Dîner dari verbe apa dîner? Dine, Madam. Dîner berakhiran apa? Berakhiran er. Artinya apa? Lihat gambarnya. Malam. Malam ya. Et quelle heure est-ce que vous dînez? Je dîne à 9h du soir. Di atas huruf I itu ada yang disebut tanda apa? Aksen sirkumfleks, Madam. Sirkumfleks ya, ada aksen sirkumfleks. Nah, selain aksen sirkumfleks, tanda baca apa yang sudah diketahui? Aksen apa lagi? Aksen tegu, Madam. Tegu. Tegu yang berbunyi apa? Aksen tegu. E. Kemudian aksen apa lagi? Graf, Madam. Aksen graf bunyinya apa biasanya aksen graf? Misalnya ada kata per, mer, ya. Di atas E itu ada aksen graf ya berbunyi E. Ya, kalau aksen tegu itu berbunyi E, kalau aksen graf berbunyi E. Ya, E dan E. Ya, E itu contohnya kalau di bahasa Indonesia ada tempe. Ya, kalau bahasa
bahasa Jawa ada kowe, ya, sore, ya, dede, misalnya itu Kalau misalnya bebek, pepes. Ya, jadi ada aksen sirkumfleks, aksen aigu, dan aksen grave. Ya, tanda baca itu ya harus kalian perhatikan, terutama kalau di dalam menulis itu harus lebih teliti kembali. Kalau dalam berbicara, pembicara oral mungkin tidak nampak bunyinya, artinya tidak nampak penggunaan aksen itu, tapi dalam bahasa tulis akan muncul, ya. Misalnya dine dalam bentuk infinitif tidak ada aksen, tapi dalam konjugasi ya diberi aksen di atas huruf i. Oke, ya. Kembali lagi ke contoh ya. À quelle heure est-ce que vous dînez? Je dîne à 9h du soir. Ya, saya makan malam pada pukul 9 malam. Baik. Yang gambar nomor 2, siapa yang ingin menjawab tanpa saya tunjuk? Tidak, Madam. Tevi, silahkan. Bella. Apa kalimatnya? Wi, kurang jelas. Bella, kurang jelas. À quelle heure? À quelle heure est-ce que kalau lihat gambar itu masih pakai pijama, kemudian ada roti lompat dari apa itu namanya toaster, itu berarti biasanya apa? Aktivitasnya apa? Sedang apa? Untuk apa dia melakukan aktivitas itu? Siapa lainnya yang mau membantu? Petit Madam. Sarapan, Madam. Sabrina, silakan. Petit déjeuner, Madam. Coba dibuat dalam kalimat lengkap. Ada kalimat tanya, ada kalimat jawabannya. Oui, Madame. À quelle heure est-ce que vous petit déjeuner? Je prends le petit déjeuner à 8 heures. Ya, tadi di kalimat tanya belum ada kata kerjanya. Jadi lengkapi kata kerjanya. À quelle heure est-ce que... Répétez. Quelle heure est-ce que vous petit déjeuner? Verbenya mana? À quelle heure est-ce que petit déjeuner? Belum ada verbe, belum ada kata kerjanya. À quelle heure? Boleh kayak gini nggak, Madam? À quelle heure prenez-vous votre petit déjeuner? Boleh. À quelle heure prenez-vous votre petit déjeuner? Jawabannya? Je prends le petit déjeuner à 8 heures. Je prends le petit déjeuner à 8 heures pagi. Après-midi. De après-midi, Madame. Pagi apa pagi? Matin. Du matin. Du matin. Ya. Je prends le petit déjeuner du matin. Ya. Tadi kalau di kalimat yang contoh tadi itu menggunakan à quelle heure est-ce que, ada penggunaan est-ce que. Kalau Sabrina tadi membuat contoh kalimatnya à quelle heure prenez-vous. Ya. Kalau kalimat yang dibuat oleh Sabrina ini disebut kalimat tanya bentuk apa, teman-teman? Jadi kalau kita membuat pertanyaan itu bisa beberapa macam. Ya, ada yang tanpa kata tanya, ada yang boleh dengan kata tanya. Ya. Jadi misalnya vous prenez le petit déjeuner à quelle heure? Ya, kata tanyanya kita letakkan di belakang kan seperti ketika kita berbicara biasa, ya. Ada subjek dulu, kata kerja, objeknya apa, kemudian kata tanya di belakang. Vous prenez le petit déjeuner à quelle heure? Kemudian ada à quelle heure est-ce que vous prenez le petit déjeuner? Kemudian tadi yang dibuat oleh Sabrina,
À quelle heure prenez-vous le petit déjeuner? Ya. Jika kata kerja itu diletakkan sebelum subjek, tadi kan prenez-vous, à quelle heure prenez-vous? Ya, itu disebut kalimat tanya bentuk inversi, inversion, dibalik. Jadi meletakkan kata kerja dulu, prenez, kemudian baru subjeknya vous. Ya, à quelle heure prenez-vous le petit déjeuner? Ya, jadi kalau kita urutkan yang kalimat pertanyaannya, saya beri contoh, vous prenez le petit déjeuner à quelle heure? Itu adalah bentuk familier atau bentuk yang biasa digunakan dalam keseharian. Kalau kita sedang ngobrol dengan orang yang sudah kita kenal misalnya, ya, kita bisa menggunakan bentuk kalimat itu. Jadi tanda tanya, kata tanyanya ada di belakang. Ya, vous prenez le petit déjeuner à quelle heure? Tu prends le petit déjeuner à quelle heure? Tapi kalau pada situasi formal standar kita tambahkan est que. Ya, à quelle heure est-ce que vous prenez le petit déjeuner? Kemudian untuk inversi ini disebut dengan bentuk yang lebih tinggi lagi atau dalam bahasa Prancis disebut registre soutenu, SOUTENU. Ya, saya tidak menulis dulu ya, tidak akan membuat catatan banyak hari ini karena kita hanya mengingat kembali. Jadi ada bentuk familier, tulisannya familiar, itu yang digunakan untuk pembicaraan dengan orang yang lebih akrab, situasi yang santai misalnya ya. Kemudian yang bentuk standar itu menggunakan est que setelah kata tanya, à quelle heure est-ce que, quand est-ce que, pourquoi est-ce que, itu berarti disebut dengan kalimat tanya bentuk standar, register standar. Ya. Kemudian di atasnya disebut dengan inversi. Ya. Pertanyaan bentuk inversi, membalik verbenya dulu baru subjeknya. À quelle heure prenez-vous le petit déjeuner? Pourquoi êtes-vous absent? Misalnya ya. Quand allez-vous au campus? Itu berarti menggunakan bentuk soutenu ya, yang paling lebih sopan di antara ketiganya, itu bentuk soutenu. Okay. Suivant, yang ada gadis sedang apa itu? Sedang melakukan apa aktivitasnya? Menyisir, Mas. Menyisir. Menyisir bahasa Prancisnya apa? Secoiffer. Hah? Secoiffer. Secoiffer bisa. Apalagi selain secoiffer? Peine. Peigner. Nah, peigner juga bisa. Siapa yang mau membuat kalimat yang ini? Devana, Madam. Siapa? Devana. Devana, silahkan. À quelle heure est-ce que vous vous coiffez? Je me coiffe à 6 heures du matin. Oui, boleh. À quelle heure vous vous coiffez? Je me coiffe à 6 heures du matin. Kalau kita gunakan subjeknya tu, diganti tu coba. Sekar coba. Kalau subjeknya diganti dengan tu, bukan vous. Kalau diganti tu, Sekar. Suara saya terdengar. Iya, terdengar. Akhirnya, est-ce que maaf, Madam, tadi pakai verba apa yang kurang terdengar? Secoiffer. Secoiffer. À quelle heure est-ce que tu te... À quelle heure est-ce que tu te
Tadi apa, Madam? Maaf. Se coiffer. Se coiffer. Se coiffer. Kalau untuk tu menjadi tu apa? Ada yang bisa? Kalau untuk tu berarti tu Se coiffe, Madam. se coiffe ya. Ya, se untuk tu menjadi te. Jadi à quelle heure est-ce que tu te coiffes? Jadi itu disebut kata kerja apa itu? Kalau ada se coiffer. Verba pronominal. Ya, verbe pronominal, kata kerja pronominal. Ya, kata kerja yang menjelaskan sebuah pekerjaan dilakukan untuk si pelaku tersebut. Jadi subjeknya adalah menjadi objek juga. Jadi kalau je me coiffe itu saya menyisiri rambut saya sendiri. Ya, me itu sebenarnya dari moi. Ya, jadi me, te itu sebenarnya dari moi, toi. Jadi saya adalah subjek, saya juga menjadi objek dari verbenya. Ya. Jadi kalau saya menyisiri orang lain, ya saya menyisir rambut Isna misalnya, jadi tidak pakai se. Ya, jadi tanpa se. Jadi je coiffe les cheveux d'Isna. Ya, saya menyisir rambut Isna. Jadi sebenarnya kata kerja pronominal itu berasal dari kata kerja yang bukan pronominal. Ya, jadi ada kata se laver, ada kata laver, ada se coiffer, ada kata coiffer. Ya, jadi kalau pakai se itu berarti subjek dan objeknya adalah orang yang sama, tapi kalau tanpa se ya, menjadi kata kerja transitif, verbe transitif itu berarti memiliki subjek dan objek yang berbeda. Jadi misalnya verbe laver ya dan se laver. Kalau se laver artinya apa se laver? Mandi. Mandi ya. Padahal sebenarnya kata se laver itu dari kata laver yang artinya mencuci, membasuh. Jadi kalau mengatakan saya membasuh diri saya kan je me lave. Ya, jadi saya mencuci diri saya sendiri. Ya, dalam bahasa Indonesia kita punya kata kerja mandi. Saya memandikan diri saya sendiri, je me lave. Tapi kalau saya memandikan kucing saya, ya subjeknya saya. Kata kerjanya memandikan, objeknya adalah kucing. Kan berbeda, subjek dan objeknya berbeda. Nah, itu berarti bukan kata kerja pronominal, tapi kata kerja transitif yang memiliki objek. Kata kerja yang memiliki objek. Nah, tapi kalau kata kerja pronominal itu subjek dan objek adalah orang yang sama. Nah, kalau kata kerja transitif, lave, ya, subjek dan objeknya berbeda. Jadi kalau saya memandikan kucing saya, bagaimana bahasa transitifnya? Bisa saya memandikan kucing saya. Je lave mon chat. Je lave mon chat. Ya, je lave mon chat. Nah, seperti jalan-jalan. Saya jalan-jalan. Bagaimana kalau bahasa Prancisnya? Jalan-jalan bahasa Prancis. Je me promène. Dari verbe apa itu? Se promener ya, se promener. Se promener, saya mengajak jalan-jalan diri saya sendiri, je me promène. Tapi kalau Andi mengajak jalan-jalan anjingnya, kan berbeda, subjeknya Andi, objeknya anjing, ya, kerjaannya mengajak jalan-jalan, ya, tidak menggunakan pronominal, tapi menggunakan kata kerja transitif. Jadi bukan se promener tapi apa?
Bukan se promener, tapi apa? Promenade, Madam. Wih, Promenade. promener saja coba. Andi mengajak jalan-jalan anjingnya. Jadi Andi. Song siang. Andi konjugasinya pro. From song siang. Ayo, promenade untuk Andi berarti konjugasi kepada subjek apa itu? Jadi bunyinya apa? Andi pro. Kalau ke pronominal bunyinya bagaimana sih coba? Je me pro. Roman, Madam. Tu. Coba dari je sampai dengan il pluriel, coba siapa yang mau? Sepromenade. Konjugasikan. Je me promène. Tu. Bagaimana Nurita konjugasi sepromenade? Je me promène, tu te promènes, elle ou bien on promène, Elle se promène. se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, elle se promène. Ya, kalau tanpa se ya hanya promen saja. Jadi Andi mengajak jalan-jalan anjingnya, berarti Andi promen Song siang. son chien. Nah, jadi sebenarnya kata kerja pronominal itu berasal dari kata kerja transitif. Ya, jadi kalau kalian mempunyai kamus, itu bisa melihat pasti ada kata kerja transitif, ada kata kerja pronominal. Ya. Kalau ada kata kerja transitif, berarti itu harus ditambahkan objek. Kalau kata kerja pronominal, subjek dan objek adalah orang yang sama. Jadi se itu menggantikan objek, dan itu adalah dirinya sendiri. Nah, jadi memberikan pekerjaan kepada dirinya sendiri. Berikutnya, siapa yang akan menjawab? Ada. Siapa? Tunjuk tangannya. Saya, Madam. Tidak, tunjukkan tangannya, klik. Selain Bella siapa? Saya tidak bisa mendengar soalnya tadi suara Bella. Selain Bella. Nurita, silakan. À quelle heure qu'est-ce que vous dormez? À quelle heure? Lebih dekat. À quelle heure qu'est-ce que vous dormez? Kenapa ada qu'est-ce? Kenapa ada qu'est-ce? Kalau qu'est-ce que artinya apa? Qu'est-ce que c'est? Misalnya. Itu apa? Apa itu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce itu qu'est-nya dari que. Tapi kalau ini nggak pakai que, hanya est que. Ya, hanya est que. Lihat sini, à quelle heure est-ce que? Ini, Berarti qu'est-ce kan? que? Gitu, Madam. Oui, Berarti ini pembacaannya est-ce que. est-ce que, nggak ada k di depannya, nggak ada k. Bukan qu'est-ce que, tapi est-ce que. Ulangi, répétez s'il vous plaît. À quelle heure est-ce que vous dormez? À quelle heure est-ce que vous dormez? Oui. Je dors à 11 heures du matin. Je dors à 11 heures du matin. Kalau malam,
Kalau diganti malam bukan tidur pagi tapi malam gimana? Du soir. Coba dibuat dalam kalimat lengkap. Je dors à 11 du soir. Je dors à 11 du soir. Sinonim dari kata kerja dormir apa dalam verbe pronominal? Ada nggak? Se coucher, madame. Se Coucher. coucher, ya, se coucher, ya, se coucher. Ya, gambar berikutnya ini siapa yang ingin jawab? Saya, Madam. Isna, silakan. À quelle heure est-ce que vous réveillez? À quelle heure est-ce que Vous réveillez. à quelle heure est-ce que Vous réveillez. subjeknya apa? Subjek kalimatnya adalah Vous. ya. Subjek kalimatnya adalah Vous. Verbenya, Apa, madam? verbenya, kata kerjanya Réveiller. réveiller saja. Réveillez-vous. Réveiller. Bangun. Bangun apa kata kerjanya? Oh, se réveiller. Réveiller berarti harus bagaimana? Kalau begitu, se-nya kan harus disesuaikan ke subjek, jadi répétez s'il vous plaît. À quelle heure? Répétez s'il vous plaît. À quelle heure est-ce que vous apa ya? Se-nya menjadi apa? Kan ada se réveiller kan berarti subjeknya vous, verbenya se réveiller, berarti se-nya kan tadi je me lave, tu te laves. Jadi kalau vous, se-nya menjadi apa untuk vous? Vous. Ya, kan dua kali. Yang satu vous sebagai subjek, vous sebagai subjek itu ya, vous. Ya, kemudian vous yang kedua itu diturunkan dari se. Jadi vous tidak boleh hanya diberi satu. Iya. Répétez s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. Quelle heure est-ce que vous vous réveillez? À quelle heure est-ce que vous vous réveillez? Oui. Je me réveille à 5 heures Je du matin. répétez. Je me réveille à 5 heures du Je me matin. réveille, nggak ada e belakangnya. Je me réveille à 5 heures du matin. Ya, je me réveille à 5 heures du matin. Oke. Suivant. Siapa? Nadila. À quelle heure est-ce que vous vous habillez? À quelle heure est-ce que vous vous Habillez. habillez? Nah, ingat pada à quelle heure est-ce que vous di belakang vous pada huruf vous akhir itu akhirannya apa? Vous habillez. Bu itu berakhiran huruf apa? S LZ. F ketemu A jadi Zabi. ya coba diulang kembali. À quelle heure est-ce que vous vous habillez? Ya, à quelle heure est-ce que vous vous habillez? Jawabannya Je m'habille à 6 heures du matin. je m'habille, nggak ada e-nya. Je m'habille. Du matin. Je m'habille. Je m'habille du matin. Jamnya mana?
Je m'habille à 6 heures du matin. Je m'habille à 6 heures du matin. Nah, gambar terakhir. Yang terakhir, siapa yang mau? Yang terakhir, siapa? Arum, silakan. Ya, Arum, silakan. À quelle heure est-ce que vous lavez? Je me lève à 6 heures du matin. Selave atau seleve? Selebe, madam. Hah? Pardon? Kalau mandi selave atau seleve? Selebe. Lave. Jadi kalau je, à quelle heure est-ce que vous lavez? Kalau je Je me lave. lengkapi kalimatnya. Je me lave. Je me lave à 6 heures du matin. Je me lave à 6 heures du matin. Oui. Merci. Sekarang coba semuanya masing-masing membuat dua kalimat, ya, membuat dua kalimat yang menggunakan kata kerja pronominal, tapi tidak boleh pakai subjek je dan vous. Selain je dan vous, ya, buatlah dua kalimat menggunakan kata kerja pronominal. Ya, semuanya buat dua kalimat yang menggunakan verbe pronominal. Subjeknya tidak boleh je dan vous. Vous écrivez sur le chat. Ditulis di chat. Ya. Madam, izin bertanya. Ya. Masih pakai waktu, Madam? Ya, diberi jam. Ya, di belakangnya ditambah a bla bla bla, ditambah jamnya.
Ya, Raida. Itu ada L dan nu itu artinya apa ya maksudnya ya? Maaf, Madam, tadi saya mau menghapus malah kepencet enter, Madam. Ingin menulis apa? Nunu prenong a 5 de l'après-midi. Nunu Prenong. Oke. Mohon maaf ini saya kebetulan ada rapat di Zoom juga, jadi sambil harus ada Zoom. Oh ya, untuk hari ini kita belajar tentang verbe pronominal. Saya sudah membaca tadi di chat ya. Ingat, penanda kata kerja pronominal itu ada se ya. Jadi kalau bukan se berarti tidak termasuk kata kerja pronominal di faire, dîner, dormir. Itu bukan kata kerja pronominal. Kata kerja pronominal ditandai oleh penggunaan se. Nah, itu ya. Kemudian kita belajar bagaimana menyebutkan jam dalam bahasa Perancis ya. Nah, minggu depan kita akan mulai ke unité 5. Jadi materi kita di unité 5 yang pertama adalah expression de quantité ya, ungkapan kuantitas, ungkapan yang menunjukkan jumlah. Pertama kita akan belajar artikel partitif. Ya, jadi siapkan dulu, baca dulu materi di unité 5 tentang artikel partitif ya. Merci pour aujourd'hui. On se reverra la semaine prochaine. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada